Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi di Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda ya. Alhamdulillah edisinya pada hari ini kita telah pun masuk pada 2 hari bulan Julai 2024 Masihi bersamaan 25 Zulhijjah 1445 Hijrah. Alhamdulillah seperti yang kita janjikan ada satu segmen teroka potensi belia ya, satu wawancara mengenai kursus seni kulinari dan bankuet ya. Iaitu kita akan bersama dengan tetamu kita yang mana Yang Mulia Cikgu Nur Aidah binti Haji Khamis. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Terima Ya, kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Rampai Pagi mengucapkan kepada pihak Cikgu sendiri kena berkesediaan bersama kita pada pagi ini ya. Alhamdulillah bila memperkatakan mengenai kulinari dan bankuet pastinya masakan kan? Alhamdulillah. Jadi untuk wanita dengan wanita, ladies first. Saya persilakan Nur Afifah lah, silakan. Ya, bercakap mengenai kursus seni kulinari dan bankuet. Apa yang ingin dikongsikan mengenai kursus tersebut Cikgu? Silakan. Okey, terima kasih dari pihak RTB kerana menjemput saya kemari. Sedikit di sini saya ingin mengongsikan kursus kemahiran seni kulinari dan bankuet adalah antara salah satu daripada 9 kursus yang ditawarkan kepada Pusat Pembangunan Belia. Okey, kursus seni kulinari dan bankuet ini adalah terbuka kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Kursus tersebut juga menawarkan ada 2 persijilan Siti Inggil iaitu tahap Skill Proficiency Certificate in Basic Food Preparation dan tahap Level 2 Diploma in Food Preparation and Culinary Arts. Okey, yang mana penilaian Siti Inggil ini bagi tahap skill Proficiency Certificate yang dipanggil SPC adalah berdasarkan penilaian praktikal dan teori, tetapi praktikal praktikal bukan sahaja ianya adalah fleksibel Kalau praktikal fleksibel di sini bermaksud bahasa bukanlah satu penghalang untuk diberi penilaian kepada mereka. Ya, maksudnya ia boleh durang bahasa Melayu ataupun in English. So jadinya penilaian praktikal ini durang dinilai secara perseorangan, itu individu. Dan teori secara dalaman sajalah, bukannya dari Siti Inggil. Okay. And then bagi tahap Level 2 Diploma in Food Preparation and Culinary Arts ini, penilaiannya dibuat berdasarkan penilaian praktikal dan teori. Penilaian praktikal bagi level 2 berbeza sikit dengan tahap SPC tadi yang skill proficiency kerana ia ditetapkan unit-unit, ada unit-unit tertentu untuk tambahan menu lah untuk level 2. Okey, bagi teori pula bagi level 2 dibuat secara atas dalian online straight dari UK lah. Untuk mengikut unit-unit yang ditetapkan. Okay, antara lain tujuan untuk kursus tersebut ini diadakan memberikan pendadahan asas mengenai kemahiran memasak supaya belia-belia ni tahu ataupun mengetahui cara-cara teknik memasak dengan cara betul, dan juga mengamalkan prinsip-prinsip asas keselamatan dan kebersihan di dalam dapur. Pelatih juga diajar berdasarkan untuk berdaya tahan supaya diorang ni tahan biasa berjari dan berkebolehan dalam menjana pendapatan, pekerjaan maupun berkecimpung dalam perniagaan sendiri. Dan juga akhir sekali membantu belia-belia dan masyarakat untuk memulakan keusahawanan sendiri untuk pendapatan mereka nanti. Alhamdulillah, sangat beruntung sekali ya, andainya ada yang terpilih. Jadi Puan, Cikgu ya, mungkin dapat menjelaskan apakah yang akan dipelajari oleh penuntut-penuntut nanti di dalam kursus ini, mungkin dapat dijelaskan secara rincinya, silakan. Okey, bagi model pembelajaran SPC tadi, Skill Proficiency Certificate, ianya macam saya maksudkan tadi
ianya memberi tumpuan pembelajaran yang asas sahaja, seperti health and safety, method of cooking, food preparation, storage and care of materials, dan satu tambahan yang selalu industri mahukan, iaitu food and beverage, iaitu restaurant service. So mungkin ia baru diperkenalkan kali mungkin. Lama sudah. Lama sudah. Durang ni pelatihan ni kadang-kadang dijemput, dipanggil, kalau part time lah, macam itulah. Untuk bekerja dengan durang lah. Itu yang itulah selaras mengikut industri kan. Jadi pembelajaran bagi level 2 mempunyai 12 unit. Untuk level 2 12 unit, yang mana unit-unit tersebut dipecahkan kepada 4 bahagian. 3 unit bahagian itu yang paling utama diambil untuk berdasarkan secara online, seperti hospitality principle, food safety, food preparation and culinary art. 3 unit itu wajib diorang ambil. Dan 1 unit lagi tu yang latihan amali, itu praktikal. Sama seperti SPC lah, secara individu penilaian diorang. Latihan amali ya. Latihan Praktikal amali. memang akan ada lah setiap yang disediakan itu memang akan ada praktikalnya. Ada. Menarik sekali ya. Mungkin kita dapat kongsikan, ini adalah merupakan gambar-gambar pelajar di sana menjalani latihan amali praktikal. Bila ni cikgu, dan juga dan pelajaran ni daripada bahagian manakah dan sebagainya? Kebiasaannya diorang ni mengadakan praktikal setiap hari, kecuali hari Sabtu lah, hari Senin sampai hari Khamis. Hari Sabtu dikecualikan. So jadinya diorang ni praktikal dari pukul 8 hingga pukul 10, and then sambung lagi 10.30 sampai pukul 12. Sebelah petang lagi pukul 2 dan hingga pukul 4 petang. Dalam sehari itu kadang-kadang kami mengajar 2 menu. Dalam sehari? Dalam sehari. Bukan dalam sesi pagi, bukan? Tidak, ya? dalam sehari itu 2 menu. Kalau macam contoh menu itu sedikit yang ringkas. Contoh pagi itu salad sama sup. Artinya salad sama sup itu simple. Jadi kami tambah lagi dengan mengikut silibus yang disediakan, tambah lagi menu 1. Jadinya 3 menu sehari. Okey. Ikut pencapaian peserta lah. Kalau diorang lambat terjatuh. Ya, mungkin akan kita paparkan sebagai perkongsian kita bersama. Jadi dapat auda saksikan. Ini dia. Mungkin dapat menceritakan sedikit ni, cikgu, mengenai dengan gambar-gambar ini. Bila kan ni? Ini masa intake, last intake yang tahun lepas. Diorang ni masa tu diorang banyak kena jemput. Macam saya sebutkan tadi, dari industri meminta pelatih untuk secara part time mengikuti ada function di luar. Ada event-event lah ya, event-event yang diadakan ya. Jadi cara berpakaian, kebersihan mereka ya, menggunakan apa dia panggil glove kata atau hand glove ya, untuk menjaga kebersihan diorang. Alhamdulillah ya. Salah satunya lah aktiviti yang ada tu. Jadi sebagai satu disiplin untuk mereka ya, mengamalkan ya, menggunakan hand glove tersebut ya. Kalau dulu-dulu kan secara bebas saja kan, tapi sekarang ni sudah kita ni mementingkan SOP tersebut ya. Jadi dilatih mereka ya. Kemudian cikgu, apakah mungkin yang ingin menyertai ataupun ingin turut serta, apakah syarat-syarat kelayakan untuk mengikuti kursus seni kulinari dan juga banquet ini? Mungkin dapat kita kongsikan. Syarat-syarat kelayakan adalah rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam, golongan belia yang berumur antara 18 hingga 35 tahun, dan golongan sasaran iaitu komoditi bagi program artisan skill berumur 36 hingga 45 tahun. Peserta hendaklah mempunyai minat yang mendalam dalam kursus seni kulinari dan banquet ini. And then juga peluang diutamakan kepada pemohon yang berpencapaian baik dan sederhana, dan yang berminat dalam pembelajaran berbentuk ilmu kemahiran.
Ya, alhamdulillah ya. Begitu itulah syarat-syarat permohonan jika habis kita meminati mengikuti kursus seni, kulinari dan Jadi juga kalau usia banquet. 50 tahun ke atas dia boleh dia kata benar kita sebab masalah mata kan. Ya. Oh, benar tu. Kadang-kadang kesilapan mata susah je kalau masak menggunakan kacamata kan. Tapi ada pernah juga tu. Ada juga? Ada 50 tahun. Kesian dia. Jadi diberi pertimbangan lah, cikgu, program ya? artisan skill. Ada juga. Ada program artisan skill. Dah Usia bercampur yang dengan paling belia. usia yang paling matang berapa tu yang pernah menyertai? Yang pernah masuk 50, 55 macam tu. Di bawah 60 Di bawah lah 60. ya. Masih dimaafkan Tapi ya. kesian juga kan. Ujung-ujung dia kena mengambil garam, tak ambil gula. Tapi Itu diorang ni Garam Ajinomoto. mereka ni aktif masih. Aktif kadang-kadang ikut dari belia-belia jemaah masjid. Ya. Dari sana banyak yang ikutlah. Ya, sebab kesian juga kan menetap untuk memulakan perniagaan misalnya, cikgu ya. Ya. Banyak yang berminat lah. Ya, Alhamdulillah. Satu peluang yang menarik sebenarnya diberikan. Dan juga ingin juga diketahui ni cikgu ya, berapa lama tempoh kursus seni, kulinari dan banquet yang dijalankan? Okey, semua kursus yang ditawarkan kursus selama 1 tahun. Okay, 9 bulan mereka akan berada di pusat pembangunan belia dan seterusnya 3 bulan lagi akan mengikuti program penempatan kerja di sektor-sektor kerajaan atau di sektor-sektor swasta. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Ya, alhamdulillah ya. Dan juga ini pun sebenarnya satu peluang yang sangat menarik sebenarnya apabila dihantar ke jabatan kerajaan dan juga swasta ya. Itu adalah merupakan satu peluang bagi pelajar untuk menjalani sesi mengambil pengalaman ya, satu peluang yang sangat menarik sebenarnya. Ya. Dan juga ingin juga diketahui ni cikgu, banyak ni yang ingin diketahui mengenai seni kulinarian ni ya. Dan adakah lepasan peserta kursus ini yang telah berjaya ya ataupun berkejaya membuka perniagaan mereka? Alhamdulillah. Lepasan pelatih yang lepas-lepas mereka banyak menjalankan perniagaan sendiri. Contohnya macam masa ni online, macam live cook, tu ada untuk menjana pendapatan mereka. Betul. Dan juga mereka ada juga yang telah bekerja di sektor kerajaan dan sektor swasta di dalam perhotelan. Okay. Dan juga tadi ada cikgu kongsikan ya mengenai latihan amali, praktikal dan juga aktiviti luar ya, food and beverages service yang mana selepas ini mungkin kita akan kongsikan juga projek akhir pelatih. Ini tidak sempat tadi dikongsikan. Boleh cikgu kongsikan mengenainya? Okey, projek akhir pelatihan ni selalunya mereka akan disuruh membuat selepas penilaian dibuat. Jadi maksudnya habis exam praktikal sama habis exam teori. Dua-dua tahap label ini SPC dan label 2 akan bersatu. Mereka akan membuat final project diorang dengan idea diorang sendiri. Macam contoh yang di sini Mak Ani pelatih tahun lepas final project diorang mengadakan makan beramai-ramai bersama dengan anak-anak yatim di sekolah menengah Saidina Hasan. Habis diorang menjemput di restoran YDC, di restoran kafe di PBB untuk mengadakan makan buffet lah secara percuma. Jadi bila cikgu memperkatakan mengenai dengan projek akhir pelatihan ni, biasanya berapa bulan sebelum mereka mengakhiri kursus mereka itu? Mungkinkah 3 bulan, mungkinkah 2 bulan sebelum ataupun macam mana? Kalau projek akhiran ni dah sampai sebulan. Dah sampai ya? Dah sampai sebulan. Pasal apa? Diorang biasa sudah memasak kan? Betul. Jadinya diorang membuat proposal saja yang lama. Macam memasak ni diorang indah lah. Biasa sudah untuk membagi makanan ni. Diorang biasa sudah. Betul. Adakah pelajar ini diberi peluang untuk membuat menu baru? Ada. Masa penilaian praktikal itu kami menyuruh juga selain diorang mengikuti pelajaran masa menu praktikal, diorang kami suruh membuat menu baru.
Selain menu yang dibelajar, boleh ikut menu lain lah yang baru bagi mereka. Kemudian cikgu ada yang sempat bertanya ni, membagi feedback kalau macam setiap penuntut-penuntut ataupun pelajar-pelajar yang mengikuti kursus kulinari dan juga banquet ini semasa mereka melalui proses pembelajaran ini selama setahun ya? Setahun. Ya, setahun. Jadi bahan-bahan yang mereka gunakan itu adakah disediakan oleh pihak pusat pembangunan belia sendiri atau macam mana tu? Macam bahan-bahan mentah dan kering itu disediakan dari pihak pusat. Ya, pihak pusat yang menyediakan. Macam bahan-bahan pakaiannya juga, full uniformnya juga dari pihak pusat yang menyediakan. Diorang membawa kontainer belajar skill itu. Jadi jangan lepaskan kesempatan ini ya, yang pihak kerajaan ke bawah dulu yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sendiri memberikan ini secara percuma ya. Jadi ambil kesempatan tersebut ya. Sayang peluang yang ada. Yang ada. Jika tadi kita bertanyakan kelayakan, macam mana kelayakan untuk mereka-mereka yang berminat. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana pula cara untuk memohon bagi mengikuti kursus ini. Okey, bagi orang ramai yang berminat untuk mengikuti kursus terutamanya kursus seni kulineri dan banquet, bolehlah mendapatkan borang permohonan di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu, waktu pejabat. Dan juga borang juga boleh dimuat turun melalui media sosial Facebook Pusat Pembangunan Belia ataupun IG Facebook, IG Pusat Pembangunan Belia. Di sana ada kita paparkan di sana ada analah. Jadi bis kita sekali lagi boleh menghubungi ke talian 239 3682, juga ada menerusi Instagram, Facebook juga. Jadi alamat pun disertai di sana cikgu ya. Baik, ada lagi yang ingin dijelaskan cikgu? Mengenai dengan nyorang permohonan ini yang penting. Yang penting permohonan untuk semua kursus, setiap kursus, yang penting belia-belia mesti berminat. Berminat untuk memilih setiap kursus yang ditawarkan di Pusat Pembangunan Belia. Sekali lagi umurnya berapa tu? Mungkin dapat dikongsikan sekali lagi. Umurnya bermula belia 18 hingga 35 tahun. 18 hingga 35 tahun dan bagi program komoditi 36 hingga 45 tahun. Jadi umur yang berbeza lah bagi kedua-dua tersebut ya. Alhamdulillah. Jadi bagi kepada yang ingin mengikuti kursus ini, adakah ia sudah terbuka bagi tahun ini? 2024 sudah baru masuk masa bulan Jun hari itu. Jadi kalau orang ingin mendaftar menunggu pembukaan untuk tahun depan lagi. Yang sudah itu memang sudah ditutupkan kan? Sudah ditutup. Yang baru untuk 2025 akan dibukakan nanti. Dan juga ingin kami mengetahui selalunya kalau membuka pendaftaran ini pada bulan berapa itu cikgu? Selalunya kami membukakan awal, kadang-kadang bulan Februari itu sudah ada. Februari, Mac, April tu ada sudah. Sudah ada pengambilannya. Ada sudah pengambilannya. Selepas durang tamat dari Februari ada sudah pengambilan untuk tahun baru. Ya. Kemudian setiap penuntut-penuntut ataupun pelajar-pelajar yang telah mengikuti selama hampir ataupun genap setahun yang mereka berada di Pusat Pembangunan Belia khususnya dalam bidang kulineri dan juga banquet ini. Macam mana feedback ataupun komen daripada penuntut-penuntut tersebut sebelum majlis perpisahan tu? Macam mana cikgu? Masa sudah perpisahan itu sangat sangat sedih. Dan mereka merasa kesedihanlah pasal mereka kan anda lagi berjumpa dengan cikgu-cikgu. Walaupun mereka ni kadang-kadang datang juga ke Pusat Pembangunan Belia untuk bertanya apa-apa hal yang ingin diorang ketahui, tapi macam perpisahan itu lain daripada yang lain lah. Ya, kadang-kadang ada meluahkan macam rasa sangat puas hati dalam pelajaran ilmu diorang, yang telah dicurahkan. Alhamdulillah ya cikgu ya. Jadi bagi akhirnya ya mengenai khusus seni kulineri dan banquet, apakah harapan cikgu kepada para belia kita ni pada masa ini? Kepada belia-belia yang di luar sana, khususnya bagi rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang berminat dalam mempelajari ilmu kemahiran kursus seni kulineri ini,
Sertailah kami dan rebutlah peluang yang di dalam kerjaya dalam bidang hospitality. Dipanggil hospitality. Dan pihak pusat dan tenaga pengajar akan memberikan bimbingan serta sokongan yang moral untuk untuk belajar kemahiran. Betul. Selaras dengan keperluan industri, insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Dan insyaAllah kita akan kongsikan lagi sekali ya. Mungkin penonton Rampai Pagi ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kursus seni kulineri dan banquet. Habis kita boleh hubungi mereka di talian 2393-682 ataupun di Instagram Pusat Pembangunan Belia dan juga Facebook Pusat Pembangunan Belia PBB ya. Dan alhamdulillah tadi juga dikongsikan macam mana untuk memohon ya, dan juga beberapa tujuan dan juga syarat-syarat bagi pemohon kursus seni kulineri dan banquet ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita itu bersama dengan Yang Mulia Cikgu Nur Aida binti Haji Khamis, merupakan pekerja tingkat khas yang mewakili Pusat Pembangunan Belia khususnya dalam bidang kulinari dan juga banquet ini. Terima kasih Cikgu ya. InsyaAllah di lain kesempatan jika ada projek baru lagi bersama kami di Rampai Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.